Kita bayangkan begini, mati besok, masuk dalam kubur, gelap, tutupnya papan, tutupnya tanah, gelap. Nanti malam gelap lagi, 2 kali gelap. Siapa yang nak bantu kita dalam kubur ni? Ya, barang siapa semayang malam tahajud, nanti kuburnya seperti terang seperti matahari baru terbit. Kita mesti beramal dari semasa ke semasa lebih baik hari ini daripada semalam. Yang sunat-sunat jangan tinggal. Yang fardu itu modal. Yang sunat itu keuntungan. Orang yang buat yang fardu, tinggalkan yang maksiat, akan masuk surga juga. Tetapi besok kita menyesal pasal title kita, derajat kita rendah. Wali-wali Allah Ta'ala yang lupakan Allah dalam satu saat pun menyesal. Bagaimana kalau kita yang kurang amalan? Mudah-mudahan termasuk golongan ahli syurga, insya-Allah. Pendakwa tersohor tanah air dan pengasas Persatuan Perubatan Islam Darussalam Malaysia, Datuk Ismail Kamus menghembuskan nafas terakhir pada pukul 12.30 tengah malam tadi di kediaman beliau di Ampang. Berita pemergian tokoh ternama tanah air itu dikongsi oleh Pusat Rawatan Islam Darussalam Malaysia menerusi laman Facebook rasminya. Allahyarham yang berusia 72 tahun sebelum ini dirawat di unit rawatan rapi ICU Hospital Kuala Lumpur akibat serangan jantung dan strok ringan serta jangkitan kuman di paru-paru. Menurut Exco Penerangan Pusat Rawatan Islam Darussalam Malaysia Abdul Hadi Jusoh, veteran PAS itu dimasukkan ke ward sejak 26 April disebabkan keadaan kesihatannya yang agak lemah. Allahyarham merupakan bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gombak Setia dan pernah memegang jawatan ahli jawatan kuasa PAS Pusat. Okey, pertama sekali terima kasihlah di atas kehadiran rakan-rakan media semua. Kita mendapat berita pemergian beliau. Kebetulan saya malam tadi ada dekat beliau, sampailah beliau menghembuskan nafas terakhir pukul 12.30 malam. Dan saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan ucapan takziah kepada seluruh keluarga beliau, rakan-rakan yang ramai seluruh negara yang mengenali beliau, bahkan di luar negara, termasuklah di Indonesia, di Brunei, di Singapura, bahkan di beberapa buah negara di Eropah sekalipun. Pengalaman peribadi saya dengan beliau ni panjang. Saya kenal beliau sebelum dah lama, 10 tahun, dan sempat bersama beliau dalam forum Perdana Dakwah Islam dan sebagainya. Apa yang jelas kepada kita, pemergian ini satu kehilangan besar bagi umat Islam khususnya, seorang tokoh ilmuwan yang banyak membimbing umat dengan pelbagai kaedah cara, dan saya yakin bahawa semua kita bila mendengarnya, pemergian beliau ini satu kehilangan besar bagi negara kita. Dan sebagai hamba Allah, beliau pergi pada malam Jumaat dan berhuni pada hari Jumaat pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah tempatkan dia di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Kepada rakan-rakan yang tak sempat datang kerana musim PKPP ini, kita minta supaya mereka mendirikan semayang raya di tempat masing-masing, dan saya pun dapat yakin bahawa rakan-rakan di Indonesia, di Singapura, di Amerika, di UK dan sebagainya yang dapat maklumat ini, mereka juga turut mendirikan sembahyang raib di tempat masing-masing. Apa yang penting, doa kita di mana pun sampai, kita doakan beliau ditempatkan di kalangan hamba Allah yang soleh, dan salah silap beliau tu kita semua maafkan. Sebagaimana yang saya seringkali sebut bahawa bila berlaku kematian, maka yang tinggal ialah 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah sepanjang kita hidup. Yang kedua, doa daripada anak yang soleh. Dan yang ketiga ialah ilmu yang bermanfaat. Saya yakin beliau meninggalkan 3-3 ni. Anak-anak yang soleh, sedekah yang banyak yang saya tahu, demikian juga ilmu yang banyak, bahkan tulisan-tulisan beliau yang masih banyak ditinggalkan sebagai panduan kita. Semoga pemergian beliau ni kita doa, iringi dengan doa, semoga Allah merahmati. Begitu
ucapan daripada saya dan mewakili parti saya ucap terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين